Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, disebabkan kos sara hidup kita dah semakin meningkat, jadi ramailah yang nak cari phone yang murah-murah dan kalau boleh nak cari phone yang bajet bawah 500. Jadi hari ni kat tangan aku ni ada sebuah phone yang harga dia dalam sekitar 500, iaitu Oppo A17K. So, sebelum ni aku dah pernah review Oppo A17 yang harga dia 599, tapi yang version K ni dia murah sikit. Sebab maksud K tu Oppo dah kurangkan harga dia sikit. Bang, harga phone ni boleh kurang sikit tak? Tak boleh. Jadi apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada skrin 6.56 inci yang agak besar, ada IPX4 yang boleh tahan air, ada RAM yang boleh support sehingga 7GB RAM, dan yang bestnya, harga dia pun agak mampu milik. Jadi kalau korang tengah cari phone bawah 500, nak phone yang berkualiti dan ada RAM yang besar, mungkin korang boleh consider tentang Oppo A17K ni. So, kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan di kedai batu pahat dan kalau korang dari area lain, korang pun boleh beli secara online. So, kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah gunakan phone ni dalam masa seminggu. So, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Oppo A17K pada tahun 2022. Kalau dari segi rekaan kotak dia sebiji aja dengan A series yang sebelum ni. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat SIM ejector tools, user manual dan warranty card, transparent TPU case, phone Oppo, kabel micro USB dan satu charger 3 pin 10W. Earphone tu Oppo tak bagi. Kalau dari segi rekaan, phone ni dia ada rekaan yang nampak nipis dan phone ni dia tak rasa berat. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak rasa tebal dan berat dia cuma dalam bawah 200 gram aja. Kalau korang nak unlock phone ni, korang boleh guna face unlock. Kalau korang tak biasa dengan face unlock, korang still boleh guna side fingerprint dia yang agak laju. Kalau korang nak guna phone ni dekat gym ke dekat outdoor untuk jogging pun tak ada masalah sebab phone ni dia ada IPX4 yang boleh tahan air. Tapi tahan air tu dia biasa-biasa sajalah, macam kena air hujan dengan kena air peluh tu boleh lah. Kalau masuk dalam air tu dia memang tak boleh lah. Okay? Kat sebelah kanan dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, micro USB dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia tak ada benda. Untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin bersaiz 6.56 inci dan display dia guna jenis yang LTPS. So untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk layan YouTube ke untuk kerja harian, experience dia agak baik sebab brightness dia cukup terang dan quality screen dia tak rasa macam jenis yang cap ayam. Untuk bahagian storage, phone ni didatangkan dengan 64GB dan 3GB RAM. So untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory yang agak besar sebab biasanya dengan harga bajet 500 kan, Oppo akan bagi korang memory 32GB dan 3GB RAM saja. Tapi kali ini Oppo dia dah upgradekan memory dia dan bagi korang 64GB. Tapi bila dia dah bagi korang memory besar, mesti ada barang yang dia dah tarik balik. Kalau korang nak add on memory card, phone ni dia boleh support sampai 1TB. Kalau korang nak tambah RAM, dia pun boleh juga. Sebab phone ni dia ada RAM expansion sehingga 4GB. Jadi korang boleh gunakan 7GB RAM ni untuk kurangkan phone ni daripada cepat lagging. Untuk bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan 5000 mAh dan charging dia support sehingga 10W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, biasa dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah baru korang kena charge 1 kali. Tapi nak charging penuh tu dia memang ambil masa yang agak lama sikit sebab bateri ni dia ada bateri yang besar dan charging dia cuma support 10W saja. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan ColorOS 12.1 based on Android 12. So untuk bahagian UI Oppo tu memang cantik sebab ikon dia nampak clean, simple dan teratur. Kalau korang nak guna screenshot, korang boleh just swipe guna 3 jari saja. Kalau korang nak guna 2 apps serentak, korang boleh aktifkan split screen dia. Dan function yang paling best dekat phone ni ialah volume dia boleh upgrade sampai 200%. Jadi masa alarm korang bunyi awal-awal pagi tu, korang pun akan mati terkejut macam kambing tu. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan MediaTek Helio G35. So untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset yang agak basic. Jadi kalau korang nak gunakan untuk gaming high graphic tu, performance dia akan tak berapa smooth.
Tapi kalau korang nak gunakan untuk gaming low graphic macam ML dan casual game tu, dia memang still playable. Cuma performance dia korang tak boleh expect lah tinggi sangat sebab phone ni dia cuma entry smartphone saja. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan kamera 8 megapiksel untuk main kamera dan 5 megapiksel untuk front kamera. So untuk bahagian kamera, phone Oppo ni memang dia dah downgrade sikit kalau kita compare dengan Oppo A16K yang sebelum ni. Tapi walaupun kamera dia cuma 8MP saja, tapi kualiti gambar dia masih cukup baik untuk korang ambil gambar dokumen dan kerja harian. Dan kalau kamera depan dia pun nampak okey juga walaupun dia cuma 5MP saja. Cuma color dia nampak agak soft sikit kalau korang ambil gambar dekat tempat yang kurang cahaya. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Oppo A17K ni. Okey. So kualiti dia nampak biasa-biasa sajalah. Okey. Yang ni pula untuk kamera belakang dia. Okey. Sekarang kita nak hantar barang Shopee lah. Okey, dia pun tak ada stabilization lah. So overall, best ke phone ni? Actually bagi saya phone ni I rasa agak not bad juga sebab dengan harga bawah 500 ni dia ada beberapa feature yang agak best jugalah. Sebab phone ni dia ada IPX4 yang boleh tahan air hujan, ada RAM yang boleh support sampai 7GB, ada bateri yang tahan. Dan I rasa dia agak berbaloi lah dengan harga bajet 500 macam ni. Tapi kalau korang nak tengok phone ni dari sudut gaming, phone ni dia memang tak berapa best. Sebab biasanya phone Oppo dia memang kurang power sikit dekat bahagian gaming. Dan kekuatan dia lebih pada kamera dan kualiti phone dia. Jadi kalau korang nak cari phone untuk gaming, korang kena top up lebih sikit. Dan cari phone yang ada Snapdragon 680 ke atas. Sebab performance dia akan lebih better sikit kalau kita compare dengan chipset yang ini. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, korang boleh datang dekat kedai Batu Pahat. Dan kalau korang dari area lain, korang pun boleh beli secara online. So kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.